Okay, dah ada viewer. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang dan selamat hari Ahad. Okay, tukar berapa biasa. Okay. Hari ini kita nak bercakap tentang ketuat dan kutil. 2K. Ketuat dan kutil. So, kita akan bincang dua topik. Di mana topik ketuat dan kutil ni agak common. Bukan agak common lah, sangat common dalam praktis dan juga di Indonesia. So kita akan start. Boleh bagi love, boleh share, boleh type sebarang soalan jika ingin menanyakan sebarang persoalan tentang ketuat dan kutil. Macam sabut pula. Nak buat lus-lus. Okay. Alright, so kita start. Say hi kepada say hi kepada semua yang ada dan terima kasih kerana sudi untuk bersama saya untuk membincangkan masalah kulit yang paling common iaitu 2K, ketuat dan kutil. Kita start dengan kutil. Bukan kutil cubit kutil. Kutil adalah skin tag. Bahasa biasa kita panggil skin tag lah, ataupun ada orang panggil kulit berlebihan. So kutil ni atau skin tag adalah kalau by definition is ketumbuhan kulit yang lembut dan tidak berbahaya, yang biasanya dia hanging, dia tergantung daripada kulit. So kita nampak macam ada benda tergantung lah, macam buah tergantung je biasanya dekat leher, dekat muka, dekat kawasan-kawasan lipatan. So tu yang kita namakan kutil. You boleh check lah dekat Dewan Bahasa Pustaka apa itu maksud kutil. So dekat sini kutil kita lebih kepada skin tag. Okay, so apa-apa yang kita nampak macam berlebih dekat leher, dekat muka, so kita panggil kutil. Tapi selalu saya dengar kalau skin tag yang banyak ni selalu orang kata dikaitkan dengan doktor ni kolesterol ke? Okey, sebenarnya tu adalah bukan kolesterol, dia tak ada kaitan pun dengan kolesterol. Alhamdulillah. Tapi dia dikaitkan dengan penyakit metabolik iaitu diabetes ataupun sindrom X. So, di mana kutil-kutil yang banyak, kita pernah nampakkan macam berbaldu di bahagian belakang leher, dan dia ada banyak skin tag. Kita nama medical dia acanthosis nigricans. Dia selalu dikaitkan dengan penyakit diabetes. Alright. So kutil yang kita nak bincang hari ini adalah kutil yang selalu orang datang untuk buang, ataupun orang nak assess dia, nak tahu adakah ini masalah yang kanser ke atau kutil biasa ke. So that's why dia akan datang pada jumpa doktor lah, nak tahu. Saya suka bercakap pasal kutil ni, skin tag ni, disebabkan waktu PKP ni banyak sangat orang menggunakan ubat-ubat atas talian yang kononnya untuk buang kutil lah, untuk buang skin tag, tapi menyebabkan masalah mudarat yang lagi teruk. So baik kita dapatkan ilmu untuk tahu apa kutil tu dengan secara betul lah. Dan boleh start lah. Okay. So kutil kalau doktor lah, biasanya kita akan kaitkan dengan berbagai jenis kita panggil morfologi, berbagai jenis specific term, nama. Biasanya nama yang biasa kita panggil kalau pesakit datang dia complain of dia kata ada skin tag, ada kutil-kutil banyak. So usually kita akan klasifikasikan lah apa jenis dia lah. So pertama adalah biasanya kita takut dia adalah yang macam kita nampak gambar tu, usually kita akan panggil acrocodon, itulah nama dia lah, ataupun papilloma, ataupun fibroepithelial body, nama lah, just a nama lah, ataupun dia adalah soft fibroma. So based on diagnosis ni, so kita akan tahu apa treatment yang kita nak buat. Mana paling common, lelaki ke perempuan? Usually sama je antara lelaki dengan perempuan, dia punya prevalence dia sama je. Maksudnya lelaki dengan perempuan sama je nak dapat skin tag ni.
dia tak ada, apa kata, tak ada pemilihan gender. Dan usually berbanding orang muda dengan orang tua lah yang lagi senang untuk dapat skin tag ni. Dan saiz dia biasanya daripada 1 hingga 5 mm, tak besar lah, kecil. Kalau besar tu maksudnya dah jadi macam papiloma lah, dah besar dah. Okay, dan usually dia selalu dekat lipatan-lipatan. Usually dekat leher, dekat peha, dekat celah-celah peha ataupun dekat muka. Dan biasanya paling common dekat orang yang biasanya yang berat badan berlebihan lah. Usually dia akan lagi banyak ada skin tag ni. Dan biasanya juga dikaitkan dengan penyakit kencing manis. So biasanya kalau skin tag dia terlalu banyak, kita akan suruh check juga dia punya ni lah, gula. Kita takut dia ada sindrom X, iaitu sindrom di mana gula dia tinggi. Okay. Dan skin tag ni usually kalau kita tengok ada mikroskop ni, dia tak adalah benda yang bahaya, dia bukan kanser. It's just loosely arranged punya fibrous tissue yang di mana dia tebal. So that's why dia hanging. So treatment dia sangat mudah lah kita buang. Okay, tapi nak buang pun kena ada prosedur dia lah. Dan usually kita panggil skin tag, dia ada adik-beradik. Bukan adik-beradik, macam dia seakan-akan sama dengan penyakit yang kita kata. Bila kita kata, kalau patient kata skin tag, usually first kita akan nampak, kita akan nak differentiatekan dia antara dia betul-betul dia kutil atau skin tag, ataupun dia sebenarnya adalah seborrheic dermatitis. Okay. Seborrheic keratosis, di mana kulit yang hitam-hitam dekat muka. Ataupun dia adalah ketuat. So ketuat tu bukannya kutil, bukannya skin tag tau, dia adalah ketuat. Dia adalah penyakit disebabkan oleh virus. So tak semestinya you ada you ingat you ada skin tag, sebenarnya you ada wart. So it's a different treatment lah, different approach. Ataupun mungkin you ada penyakit virus yang lain, kita panggil dia usually common dekat budak-budak, nama dia molluscum contagiosum. So semua orang ingat dia macam skin tag, so dia akan cubit-cubit cuba keluarkan dia. So you kena ingat, kalau jangkitan virus ni, kalau kita cuba kacau dia, seperti gambar yang kat atas ni, yang kat ketiak baby ni, ni sama molluscum contagiosum. Bila kita cubit-cubit, kita keluarkan dia punya material kat dalam tu penuh dengan virus. So dia menyebabkan perebakan. So that's why you kena betul-betul diagnose dia adakah dia skin tag ke, atau dia pun ketuat, ataupun dia molluscum contagiosum lah, disease infection of the virus. Okay, that's pasal skin tag. Ada soalan tak? So orang katalah kalau soalan tu duduk sini. Sini boleh. Tengok lah kalau ada soalan beritahu. So usually apa yang penyebab skin tag ni? Sebenarnya penyebab dia tak ada penyebab pun, tak ada. Tapi ada certain keadaan di mana dia memberi risiko lah, faktor-faktor yang menyebabkan dia kita lagi banyak. Pertama adalah kalau tempat-tempat tu selalu you irritate, usually dekat celah-celah lah, dekat lipatan leher, lipatan peha, lipatan ketiak. Kalau you pakai rantai besar sangat kan, dia chafing kan, irritate. So maybe dia boleh menyebabkan you lagi risiko untuk dapatkan skin tag. Ataupun usually skin tag ni banyak usually waktu you pregnant. Yes, waktu pregnant sometimes banyak naik biji-biji kat leher lah. This is because of the bertambahnya peningkatan hormon growth factor. So that's why jadi ingkit. Ataupun you ada masalah hyperthyroid di mana hormon thyroid you tinggi. So growth factor you tinggi. So banyaklah dapat skin tag. Okay. Dan juga kalau you ada diabetes, tu faktor-faktor menyebabkan you akan lagi tinggi lah. Ataupun you selalu dapat kalau you ada jangkitan virus lah, macam ketuat tu, dan you stand tu dapat banyak-banyak ketuat. Okay, dia tak ada penyebab lah, maksudnya bukan disebabkan oleh kolesterol. Orang selalu ingat biji-biji leher je, biji-biji kolesterol. Sebenarnya tu salah lah, it's a mitos. So treatment dia lebih kurang sama je sebenarnya. Kalau dah ada benda skin tag ni, kita nak buang lah. So bila kita nak buang ni, banyaklah cara. So biasanya orang selalu ambil cara mudah. Dia suka beli dekat atas talian ubat-ubat macam liquid kan, dia letak dekat skin tag. Masalahnya apa yang saya jumpa, bila you letak liquid tu, dia akan menyebabkan kulit you yang tak skin tag tu pun jadi problem. Okay, bila jadi problem, you dapat jangkitan, you dapat allergic reaction. Daripada skin tag, you dapat masalah lain pula. So that's why kalau you ada masalah ni, kalau boleh jangan buang sendiri di rumah lah. It's unhygienic lah. So usually
apa yang kita buat dekat klinik, first kali kita akan buat cryoterapi kalau takut sakit lah. Cryoterapi di mana kita menggunakan gas nitrogen yang suhu dia negatif 28 kot. So dia akan freeze the skin tag dan dia terjatuh. Okay. Ni nanti kita tunjuk gambar. Dah. So kita akan guna cryopan di mana kita akan sembuhkan dia gas nitrogen yang sejuk, di mana dia akan nekroskan, dia akan matikan kita punya skin tag. Okay. Yes. Tunjuk sikit. Dah. Tu. Very focused, targeted punya biasanya kita buat untuk budak-budak lah, sebab laser kadang-kadang panas kan budak, so kita selalu guna untuk buang skin tag dekat budak-budak menggunakan cryoterapi. Ini sejuk, so menjadi pilihan lah untuk ibu bapa. Dan kedua, kita boleh menggunakan laser untuk buang, dan juga ataupun kita just surgical, maksudnya kita ikat lagi dan kita potong dengan gunting pun boleh, tak ada masalah lah. Okay, so itu pasal skin tag. Ada soalan tak pasal skin tag? Cakap laju tak? Tak ada soalan. Tak serabut je. Hai Huda. Ada soalan beritahu serabut kan? Ni try nak buat loose macam budak-budak muda tapi tak jadi. Serabut pula. Okay, so that's all about skin tag. So kena ingat skin tag tak sama dengan biji kolesterol. Langsung tak samalah. Walaupun dia nampak seakan sama, tapi ianya tidaklah sama. Jadi kenalah datang klinik untuk diagnose. Okay. Dan kita nak cerita sikit. Boleh tulis lah sebarik keratosis. Okay. Itu sama besar. Je. Okay. Tak jauh. Jauh. Okey, kita nak bincangkan satu masalah kulit di mana ianya seakan-akan skin tag, tetapi ianya bukanlah skin tag. Ianya ada gambar tu. Okey. Seborrheic keratosis di mana ianya kelihatan seperti skin tag, seperti ia bukan skin tag. Ia adalah pigmented punya problem. Dia macam wart tapi dia bukan wart, tapi dia adalah just sign of the aging. Usually dekat area muka lah banyak nampak tumpuk dan dia timbul. Dia bukan jeragat kan flat. Dia timbul. So di mana dia sangat common pada orang yang berusia dan juga orang yang tak pakai sunblock lah. So benda ni akan naik. So treatment dia agak berbeza. Kita jarang lah kita kata dia patient akan cakap skin tag tu. Basically it's a seborrheic keratosis. Usually kita akan start guna laser lah, senang, painless, dan kita akan selalu cakap benda ni lepas buang, kalau tak nak bagi dia jadi lagi, kenalah pakai sunblock. Sebab ada ingat kalau dah buang tak akan ada. Dia boleh jadi balik kalau you tak pakai sunblock. Sebab this is because of the masalah aging lah. Okay. Dan juga apa nak cakap dia ada orang ingat tempat yang terdedah je yang boleh dapat tumpuk-tumpuk hitam. Tak, walaupun you cover macam dalam tudung kan, atau ni you still boleh dapat disebabkan oleh cahaya UVA yang menembusi lah. So that's the thing kalau kita nak cakap pasal prosedur untuk buang semua skin tag tu, still ada maintenance lah. Maksudnya lepas buang you still kena pakai sunblock untuk mengelakkan ianya terjadi lagi lah. Kalau tak asyik kena buang lah, walaupun dia mengambil masa 5 hingga 10 tahun. Okay. Dan selalu saya cakap kalau you nampak, walaupun dia nampak macam hodoh kan, menggerutu, warty appearance, it's not a cancer. So janganlah risau sangat cancer. Tapi kita kalau dah buang tu, kalau rasa nak hantar ke lab tak ada masalah.
Kalau you ada family history, then kita akan hantar ke lab untuk check whether is malignant or not. Kalau tak, tak adalah. Kalau betul kanser, dia dah buang. So, itu adalah antara kita kata kelebihan lah kalau kita ada masalah skin tag dan kita buang terus. Kita tak payah simpan-simpan. Ya? Jangan takut sangat lah. It's not painful. Usually, apa yang cara kita buat untuk buang skin tag ni, kita bagi ubat kebas lah ataupun ubat bius. Jangan risau doktor tak akan buang hidup. So, usually kalau guna cryotherapy tu, usually it's quite painless sebab dia sejuk. Boleh buang lah. Dan kalau kita, sebelum kita laser tu, kita bagi ubat kebas dulu. So, you tak rasa sakit. Okay. Dan ketuat pula. Okay, so habis pasal kutil atau skin tag. Jadi jom kita cerita pasal K yang kedua, iaitu ketuat. Okay, ketuat. Ambil gambar ketuat dulu. Ni. Ketuat atau, orang panggil apa? Ketuat. Biasa, ketuat lah. Ketuat ni, gambar ni kan, kalau kita nampak yang ketuat ni, Alhamdulillah. Ketuat ni orang selalu dikaitkan dengan main pasir. Kalau budak-budak kan dia ada naik atas tangan. Even my daughter pun dapat ni. Usually is kalau saya nak cakap viral wart. It's actually wart ketuat ni adalah disebabkan oleh jangkitan jangkitan virus. Jangkitan virus ni banyak jenis lah. Tetapi kalau paling common virus apa adalah virus HPV, Human Papilloma Virus. Usually budak-budak sekolah lah yang ada benda semua ni. Antara umur 5 hingga 12 tahun. Dan usually budak-budak yang ada eczema yang lagi senang dapat ketuat disebabkan skin barrier dia ada defect kan. So senanglah dapat jangkitan virus. Dan virus ni bila dia masuk ke dalam kulit, dia akan replicate. Dia macam berkubu kat situ. That's why nampak macam dia tebal. So dalam ni sebenarnya ada koloni virus lah. So that's why bila kadang garuk-garuk kat lain, bila garuk-garuk kat sini tumbuh. This is because of virus kat dalam tu lah. Dan HPV yang biasa dikaitkan dengan HPV 2, 3, 4, 27, 29 ataupun 56. Tu dia punya variant dia. So treatment dia still sama. Since budak-budak selalu kena selalu kena ward ni. So biasanya kita akan buat rawatan cryotherapy sebab dia sejuk dan dia kena repeated lah. Kena ingat cryotherapy ni kita tak boleh buat sekali dan hilang, tak. Dia kena buat at least 2-3 kali. Dan usually kita akan supply juga dengan krim seperti Imicomod atau salicylic acid. So dia akan jadi nipis. So senang kita nak buat next treatment. So ketuat ni agak straightforward, tapi kalau you masalahnya, kalau you ada ketuat dan you start bagi ubat liquid yang mengarut beli dekat online kan. So bila you start bagi ni, dia tak memusnahkan virus, tapi dia memusnahkan you punya skin. Lagi skin defect you problem lagi, sometimes lagi merebak you punya virus tu. So lagi banyak ketuat. So it doesn't solve the problem. So kita kena ingatlah ketuat ni walaupun simple, walaupun dia harmless, tapi sometimes is disfigured, especially dekat tangan. Kita nampak geli lah kan. Dan kalau budak-budak ni biasanya kalau kita selalu jumpa dekat tempat yang crowded, macam nursery yang crowded ataupun dan budak yang eczema lah. Dan kalau selalu yang kita jumpa, letak gambar ni, molluscum contagiosum. Biasa yang saya selalu jumpa lah, kanak-kanak ni kalau kenal lah, kita panggil, selalu mak-mak kata ada biji-biji, lepas tu makin lama makin banyak. This is, ni gambar ni. Besar sikit. Okay. Siapa anak-anak yang ada ni? Dia biji, lepas tu dia macam indented sikit dekat bahagian tengah, centrally umbilicated. This is what we call molluscum contagiosum, di mana jangkitan poxvirus. Biasanya jadi dekat bahagian lipat-lipatan, peha, tangan. Usually because of kita berkongsi. Kalau kat taska kan berkongsi towel, berkongsi baju, ataupun usually selalu dekat budak yang lepas di swimming pool. Mungkin kontak dengan virus mana-mana dan dia ada skin defect dan dia akan dapat infection ni.
So benda ni masalahnya molluscum contagiosum ni dia ambil masa kadang-kadang 2 hingga 3 atau 6 bulan untuk dia hilang. Dan benda ni budak-budak gatal. Mak pula, kalau mak ayah yang rajin sikit, dia pergi cucuk-cucuk tapi dia menyebabkan virus tu. Sebab dalam tu ada virus, dia menyebabkan dia merebak lagi. So kalau you ada, it is harmless, dia tak adalah menyebabkan virus yang teruk, tapi dia boleh menyebabkan scarring ataupun boleh menyebabkan, kalau ada eczema, dia menyebabkan flare lah dan menyebabkan dermatitis yang teruk. So jangan, kalau boleh, kalau ada molluscum contagiosum ni jangan dicucuk lah. So usually treatment kita buat, kita bagi cryotherapy juga, budak-budak senang, ataupun kita bagi cream lah dan antiviral. Kalau cara mana nak elakkan budak-budak kena molluscum contagiosum ni kan, so first sekali make sure jangan dia share benda-benda yang personal seperti towel atau towel lah usually, dan make sure jangan dia pakai baju basah dan kering kat badan, ataupun make sure hygiene lah. So hygiene penting, especially budak 10 tahun ke bawah ni berpeluh semua kan. So that's why mak-mak kadang agak apa orang kata, obses lah dengan budak-budak yang bukan pengotor, dia tak erti nak jaga kebersihan. So kita kena make sure pakai baju mandi 2 kali sehari, jangan bagi dia tak mandi. Dan kalau nampak ada 1 biji-biji tu, jangan cuba pecahkan, bawa jumpa doktor. So kita tahu, jangan selalu bila pecahkan dia akan jadi spread. Okay. Rasanya itu sahaja tentang ketuat dan kutil. Video ini akan kita simpan dan kita akan save dekat IG Lovina Clinic. So boleh tengok baliklah untuk rujukan. So terima kasih sekali lagi untuk siapa live viewer hari ini. Dan itu saja daripada saya. Okay, bye. Terima kasih.